Bab orang yang mengatakan ataupun bab orang yang berpendapat perempuan yang beristihadah perlu mandi dari zuhur ke zuhur. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Sumay Maula Abi Bakr bahawa Al-Qa'qa' wa Zaid bin Aslam arsalahu telah menghantarkannya kepada Sa'id bin Musayyab untuk bertanyakan bagaimanakah perempuan yang beristihadah mandi. Faqala Sa'id bin Musayyab menjawab min zuhrin ila zuhrin, dari zuhur ke zuhur, dan berwudu untuk setiap sembahyang. Sekiranya darah terlalu kuat, fa in ghalabaha ad-dam, kalau darah mengalahkannya, yakni kalau darah keluar dengan banyak, istathfarat bi thawbin, perempuan itu perlu bercawat dengan sesuatu kain. Abu Dawud berkata, diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Anas bin Malik, perempuan itu perlu mandi dari zuhur ke zuhur. Daud dan Asim telah meriwayatkan dari Sya'bi, dari istrinya, dari Qamir, dari Aisyah. Cuma Daud berkata setiap hari. Dalam hadis Asim, dia berkata pada ketika zuhur. Wa huwa qaulu Salim, itulah pendapat Salim bin Abdullah, Hasan dan Atha. Malik berkata, innila azun, saya benar-benar percaya hadis Ibnu Musayyab dari zuhur ke zuhur itu. Qala fihi, beliau berkata sebenarnya dari suci hingga ke suci yang lain, tetapi kekeliruan telah berlaku sehingga telah termasuk begitu di dalamnya, dalam hadis ini. Warawahu Miswar bin Abdul Malik bin Sa'id bin Abdurrahman bin Yarbu'. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Miswar bin Abdul Malik bin Sa'id bin Abdurrahman bin Yarbu'. Di dalam hadisnya beliau berkata min tuhrin ila tuhrin, dari satu suci kepada suci yang satu lagi. Tetapi orang telah menterbalikkannya sehingga menjadi min zuhrin ila zuhrin, yakni dari zuhur ke zuhur. Bab orang yang mengatakan ataupun orang yang berpendapat perempuan yang beristihadah itu perlu mandi pada tiap-tiap hari satu kali, dan dia tidak berpendapat perlu mandi sekali itu pada ketika zuhur, yakni sebelum zuhur, asalkan sekali lah maksudnya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Ali, katanya al-mustahadah, perempuan yang beristihadah apabila telah habis haidnya, yakni tempoh haidnya, dia perlu mandi pada tiap-tiap hari dan memakai suf, bulu ataupun bulu binatang yang telah diproses, ataupun kapas yang dilumurkan samnun, minyak sapi, ataupun zait, ataupun minyak zaitun, ataupun lain-lain lah. Bahawa man qala taghtasilu bainal ayyam, ini bab orang yang berpendapat perempuan yang beristihadah itu perlu mandi dalam masa beberapa hari, bainal ayyam, di antara beberapa hari. Bahawa man qala tawadda likulli salatin, tawadda'u likulli salatin, ini bab orang yang berpendapat perempuan yang beristihadah itu, hadisnya riwayat daripada mandi dalam masa beberapa hari. Riwayat daripada Muhammad bin Uthman, beliau bertanya Al-Qasim bin Muhammad tentang mustahadah. Beliau menjawab, perempuan itu perlu meninggalkan sembahyang pada hari-hari haidnya, yakni yang biasa dia mengalami haid. Thumma taghtasilu, kemudian mandi, lalu bersembahyang, kemudian mandi dalam masa beberapa hari. Ini bab orang yang berpendapat perempuan yang beristihadah itu perlu berwudu untuk setiap sembahyang.
Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair dari Fatimah binti Abi Hubeish, beliau, yakni Fatimah itu adalah seorang yang mengalami isti'adah. Faqala laha Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, apabila datang darah haid, sesungguhnya ia adalah darah yang hitam dan dikenali. Fa idza kana dzalik, apabila telah tiba masa itu, apabila telah berlaku begitu, maka janganlah engkau bersembahyang. Dan bila tiba masa yang satu lagi, yakni masa istihadah tu, yakni selepas habis mai kotor, ataupun fa idza kana al-akhar, ini fa idza kana damul akhar, bila tiba masa darah yang satu lagi, yakni darah istihadah, fatawaddai, maka berwuduklah engkau dan bersembahyanglah engkau. Abu Daud berkata, Ibnul Muthanna meriwayatkan begitu daripada Ibnu Abi Adi secara hafalan, yakni berdasarkan hafalannya. Dia berkata dari Urwah, dari Aisyah, bahawa Fatimah. Abu Daud berkata diriwayatkan dari Ala bin Al-Musayyab, Syu'bah, dan Syu'bah dari Hakam, dari Abi Ja'far. Al-Ala berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Syu'bah memauqufkannya, yakni menghentikan hadis itu kepadanya, yakni kepada Abi Ja'far itu. Tatawaddau, yang mana dalam cerita hadis dia tu ada bunyi begini, tatawaddau likulli salatin, perlu berwudu, yakni perempuan yang beristi'adah itu untuk setiap kali sembahyang. Ini bab orang yang tidak menyebutkan keperluan berwudu itu kecuali pada ketika berhadas. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Ikrimah, katanya sesungguhnya Ummu Habibah binti Jahsh telah beristihadah. Nabi SAW menyuruhnya supaya memerhatikan hari-hari yang biasa beliau mengalami haid. Kemudian, yakni apabila habis masa haid itu, mandi dan bersembahyang. Fa in ra'at syai'an min dzalika tawadda'at. Sekiranya dia masih nampak lagi sesuatu dari darah itu, tawadda'at, dia boleh berwudu, wa sallat, dan bersembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Rabi'ah bahawa beliau tidak berpendapat perempuan yang beristihadah itu perlu berwudu pada ketika setiap kali mahu bersembahyang, kecuali kalau dia mengalami sesuatu hadas yang lain selain daripada darah istihadah itu. Fatawadda, yakni fatawaddau, maka pada ketika itu dia perlu berwudu lah. Abu Daud berkata, inilah pendapat Malik bin Anas. Malik yakni bin Anas. Bab tentang perempuan nampak warna kuning, yakni cecair yang berwarna kuning ataupun keruh, maksudnya keluar dari kemaluannya ba'da tuhri, selepas suci, yakni selepas habis masa haid itu. Diriwayatkan dari Ummul Hudzail, dari Ummi Atiyah. Beliau ni, yakni Ummi Atiyah, adalah dia antara beliau telah berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, kami tidak menganggap warna keruh ataupun warna kuning yang keluar selepas suci itu apa-apa, yakni sebagai sesuatu yang membatalkan ataupun sebagai haid ke apa-apa, tidak begitu. Kemudian Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin, meriwayatkan dari Ummi Atiyah sama seperti riwayat tadi, sama seperti riwayat Ummul Hudzail tadi. Abu Daud berkata, Ummul Hudzail ialah Hafsah binti Sirin. Anaknya bernama Hudzail, suaminya bernama Abdurrahman. Baik, kita tengok semula. Jadi
Minggu lepas sudah banyak dah cerita. Ini nak cerita dalil-dalil bagi masing-masing ulama yang berbeza pendapat dalam perkara inilah, tentang apakah yang perlu dilakukan oleh perempuan yang beristihadah. Ini satu lagi pendapat yang mana ada dalil dia yang tersendiri, iaitu orang-orang yang mengatakan perempuan yang beristihadah itu perlu mandi dari zuhur ke zuhur. Yang ni hari ni sebelum zuhur dia mandi, semaya lah, semaya. Lepas tu mandi ni tak perlu dah, tak perlu dah, kecuali esok pula sebelum semaya zuhur. Adapun sebelum semaya celah-celah tu ambil air semaya, gitulah, ambil air semaya. Kena ambil air semaya. Ada yang berpendapat begitu. Kalau dia tidak batal pun dengan berketuk ke, kita kata dengan buang air besar ataupun air kecil ke, asalkan dia ni beristihadah, setiap kali nak semaya kena ambil air semaya, kena ambil air semaya. Setiap kali nak semaya, hak fardu lah, hak fardu kalau dia celah-celah tu. Tapi di situ ada beza lah masalah air semaya tu, baru ni pun sudah disebut dah. Kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, dia kata kalau selagi tak habis waktu boleh semaya beberapa, tak perlu ambil air semaya lain, tak perlu ambil air semaya lain. Habis waktu, masuk waktu lain, barulah kena ambil air semaya, walaupun tidak terbatal wuduk dia tu dengan apa-apa, asalkan dia ni mustahadah. Begitulah hukumnya. Apabila habis waktu, habislah wuduk dia tu, wuduk dia terbatal. Dia nak semaya, kena semaya semula. Tapi kalau dalam waktu tadi, waktu yang pertama tadi, dia boleh semaya berapa banyak. Semaya sunat tu lebih-lebih lagi lah. Semaya fardu pun hak qadha apa boleh dengan wuduk yang sama, satu kali. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tidak. Semaya ni, apa ni, air semaya mustahadah ni, orang perempuan yang beristihadah ni, dia hanya boleh untuk satu semaya, semaya fardu. Paling boleh pun semaya sunat. Kalau dengan air semaya yang sama, tak kira habis waktu ke tidak habis waktu, bila dia sudah semaya satu semaya fardu, dengan sendirinya batal, habislah. Bila dia nak semaya hak lain, walaupun masih dalam waktu tu, dia nak semaya qadha ke apa ke, tak boleh, kena ambil air semaya lain, kena ambil air semaya lain. Apatah lagi kalau dia nak semaya hak lain, waktu lain, sebab dia semaya zuhur, ni masuk asar pula, walaupun tak batal pun, sebab dia sudah semaya zuhur dah dengan air semaya tadi, batal dah lah. Nak semaya asar tu kena ambil air semaya semula. Sebab apa? Air semaya dia sudah terbatal, sudah habis, sudah tanggal lah, dengan sebab dia sudah semaya satu fardu. Tapi mengikut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, tidak batal dengan semata-mata semaya satu fardu, tapi batal dengan sebab masuk waktu lain. Gitu. Hak tu bezalah. Tetapi kena ambil air semaya lah juga, ke mana-mana pun. Hak mandi ni dari satu zuhur ke zuhur yang satu lagi. Ini satu pendapat lah. Ada yang mengatakan perlu mandi, ada yang mengatakan mandi lagu saat ni sunat sahaja. Itu ada dua pendapat lah. Ada yang mengatakan mesti kena mandi, tak boleh, ni kena mandi sekali sehari, kalau tak mandi tak boleh. Tetapi jumhur ulama mengatakan tidak wajib mandi itu, hanya sunat. Kalau dia nak buat boleh, kalau tak buat tak apa. Walau bagaimanapun, masa mana mandi? Masa ni, masa ni, masa ni, esok masa tu pula, lusa masa tu pula, begitu. Maknanya kalau dia mandi di celah-celah tu tidak dikira lah, tidak dikira. Hak pada masa tu dikira. Sebab apa? Hak tu mengikut perintah Nabi SAW lah, kira-kiranya berdasarkan riwayat ini. Jadi dia dapatlah hak sunat tu, sunnah tu dapat. Pasal Nabi suruh semaya pada waktu zuhur tu. Kalau dia semaya pada waktu lain, apa ni, mandi pada waktu lain, tak kira. Boleh juga nak mandi pada waktu lain pun, tapi yang disuruh di sini pada waktu zuhur. Inilah adalah Sa'id bin Musayyab ni seorang tabi'i. Dia ni adalah menantu kepada Abu Hurairah
seorang alim besar. Sebahagian ulama mengatakan dia ni sayyidut tabi'in, penghulu di kalangan tabi'in, maknanya orang yang sangat alim. Orang tanya dia, ini Malik, riwayat daripada Malik daripada Sumai Maula Abi Bakr, bahawa Al-Qa'qa' dan Zaid bin Aslam hantar Sumai, suruh pergi jumpa dengan Sa'id bin Musayyab untuk tanya dia bagaimana orang perempuan beristiadah ni nak mandi, dari segi masa mana, setiap kali nak sembahyang ke, ataupun pada ketika nak jamak sembahyang tu ke, ataupun mandi sekali ya ke, kalau ke mana nak tahu. Dia jawab, perempuan itu mandi dari satu zuhur ke satu zuhur lagi, dan ambil air sembahyang untuk setiap sembahyang. Seperti kita kata tadi lah, kalau darah tu kuat sangat, cawak lah. Cawak dengan sesuatu kain. Sekarang ni, zaman sekarang ni lagi mudah, banyak kemudahan. Baiklah. Abu Daud berkata, diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Anas bin Malik, dia perlu mandi dari zuhur ke zuhur. Jadi hak saat ni Sa'id bin Musayyab saja. Sa'id bin Musayyab tu tabi'i, nak orang atas lagi, hak dekat, lebih dekat dengan Nabi SAW. Siapa dia yang berpendapat begitu, yang kata begitu? Iaitu Ibnu Umar dan Anas bin Malik. Ini sahabat Nabi SAW. Demikian juga Dawud dan Asim telah meriwayatkan dari Sya'bi. Ni mana sanad lain. Imam Abu Daud nak cerita bukan hak sanad tadi saja, hak cerita lagu tu nya. Ada lagi sanad yang lain, iaitu Dawud dan Asim, dua orang ni meriwayatkan daripada Sya'bi, namanya Amir bin Syurahil, dari isterinya, dari Qamir. Qamir itu isteri kepada Masruq, dari Aisyah. Cuma Daud, ni dua orang anak murid Sya'bi ni, Daud dengan Asim ni beza pendapat. Cuma Daud kata pada tiap-tiap hari perempuan ni kena mandi tiap-tiap hari, dia tidak cerita waktu mana. Tapi dalam hadis Asim, dia ambil daripada Sya'bi juga, dia sebut inda zuhri, pada ketika nak sembahyang zuhur. Maknanya serupa dengan pendapat Ibnu Sa'id bin Musayyab tadilah, serupa dengan pendapat Ibnu Umar, dengan pendapat Anas bin Malik, yang ni mandi pada ketika nak sembahyang zuhur, sebelum zuhur. Serupa. Cuma Daud beza sikit. Dia kata mandi tiap-tiap hari, gitu je, tak ada sebut masa mana. Abu Daud sebut lagi, dia kata inilah pendapat Salim bin Abdullah, yang ni anak kepada Abdullah bin Umar, namanya Salim, sangat alim orangnya. Hasan, yang ni Hasan Basri, gitu juga kata dia. Atha, ini pun di kalangan tabi'in belaka ni. Atha bin Abi Rabah. Ini tiga orang, dua orang besar, semua kata lagu tu. Ini tu juga Imam Abu Daud kemukakan ni, ini orang-orang besar ni yang berpendapat lagu ni. Dalil dianya hadis tadilah, daripada Ibnu Umar dan Anas, begitu juga asar Sa'id bin Musayyab tadi. Imam Malik pun riwayat lagu tu juga tadi kah? Nabi meriwayatkan dari Malik, tapi bukan dalam Muwatta. Ada yang diriwayatkan dari Imam Malik di luar Muwatta, yang mana dalam Muwatta tak ada. Ada juga diriwayatkan dari Imam Malik dalam Muwatta pun ada, di lain kitab-kitab lain daripada Muwatta pun ada. Ada juga yang diriwayatkan dari Imam Malik, Muwatta tak ada, hak lain ada, macam sini. Hak ni, riwayat ni dalam Muwatta tidak ada, tapi dalam Abu Daud ni ada. Ini Imam Malik juga. Jadi Imam Abu Daud kata, Malik berkata, saya percaya, kata dia, saya benar-benar percaya bahawa hadis Ibnu Musayyab tadi, kalau kita baca tadi, min zuhrin ila zuhrin, dari zuhur ke zuhur itu, sebenarnya dia kata min tuhrin ila tuhrin. Tukar ta tu dengan za, tukar dari satu suci ke satu suci. Yang ni perempuan itu dia mari kota, habis mari kota suci,
Suci tu dia mandilah, wajib mandilah nak semaya ke apa tu. Walaupun dia beristihadah pun kena mandi. Bila mandi tak wajib dah dia mandi sebulan, bulan depan pula. Bila dia mari kotor, katakanlah dia tak mandi dalam masa tu, mari kotor pula, suci pula, baru dia mandi pun tak apa. Tu je hak wajib atas dia. Kecuali kalau di celah-celah tu ada kes lain yang mewajibkan dia mandi, itu tak cerita soal lain waktu. Kalau semata-mata kerana ni tak ada wajib kerana istihadah. Kalau ada mewajib kerana dia suci daripada mari kotor, bila suci pula baru kena mandi pula, gitu. Tidak kata di celah-celah tu kena apa, tak ada. Tetapi waham telah memasuki dalam hadis ini. Tu mengikut pendapat Imam Malik, hadis ini hadis yang ada waham di dalamnya, ada kekeliruan perawi di dalamnya. Nak tahu hadis ini waham atau tidak waham, orang ni terima sebagai ada waham, orang ni tak terima, itu kerja ulama hadis. Kadang-kadang orang ramai ni dia tak faham apa dia kata lagu tu, dia tak faham, dia tak ada pula ni orang ni terima, itu soal lain. Jadi kita dalam kitab-kitab hadis ni lagu mana ni orang lain terima dah. Imam Malik kata, tapi tadi dia riwayat juga, dia riwayat tu soal lain. Dia riwayat, dia nak ceritanya orang sebut lagu tu lah, tapi mengikut ijtihad dia, pandangan dia, ini keliru. Ni telah berlaku keliru. Sebenarnya bukan zuhrin ila zuhrin, tapi min tuhrin ila tuhrin. Hadis yang seperti ini dalam istilah usulnya, usul hadisnya orang panggil hadis musahhaf. Itu dalam istilahnya. Hadis yang bertukar titik ya, tak ada titik ya. Hak ni ada titik, maknanya jauh tu. Hak ni nak hari kena mandi, hak ni sampai sebulan tak kena mandi. Hak wajibnya tu lama bukan main tu, beza jauh tu. Hak ni dari zuhur ke zuhur. Sebab apa? Imam Malik berpendapat tak ada makna tu mandi daripada satu zuhur kepada satu zuhur. Untuk apa? Untuk apa? Berapa satu zuhur? Kalau asar sembahyang zuhur tu berat apa? Sehingga kena mandi lah. Selain daripada ambil air sembahyang lain, ambil air sembahyang saja tak apa. Berapa berat kau sembahyang zuhur? Berapa? Itu dia muskil. Itu dari segi dirayah orang panggil. Yang ni penilaian hadis dari segi dirayah, dari segi logiknya, dari segi riwayat. Itu soal lain pula. Wahab keliru. Siapa yang keliru? Tak tahulah berapa orang hak datang tu, datang daripada Imam Malik. Boleh jadilah siapa-siapa ada keliru. Sebab dekat tu zah min tuhrin ila tuhrin. Kalau silat-silat dengar min zuhrin ila zuhrin. Kalau tulis tu tak salah titik, min zuhrin ila zuhrin. Dia kata sebenarnya tidak gitu. Inilah kepentingan kita mengaji hadis. Orang yang mengaji hadis dia akan jumpa lah benda-benda lagu ni. Dia akan jumpa banyak sangat akan jumpa. Supaya dalam Muslim baru ni hak riwayat Imam Malik hak riwayat mengatakan mula-mula Quran ni turun 10 kali menyusul dalam Quran. 10 rada'atin ma'lumatin yuharrimna. Kemudian dimansuhkan hak tu, tinggal 5 khamsu rada'atin ma'lumatin yuharrimna. Dan ini termasuk di antara yang dibaca sebagai Quran. Sebagai Quran ketika Nabi SAW wafat. Mana hak 5 kali menyusul tu baru jadi. Seperti dalam Muslim baru ni. Imam Malik meriwayatkan hadis itu, tapi dia tak terima hadis itu. Dia tak pakai hadis itu. Itu benar. Kadang-kadang ulama hadis ni dia tahu hadis itu, dia sendiri riwayat hadis itu, tapi dia tidak pakai kandungan hadis itu, isi hadis itu. Sebab mengikut mazhab Maliknya, satu kali menyusu pun sudah mengharamkan, sudah jadi mahram dah. Yang disusui itu dengan yang menyusukan dan orang yang ada kaitan dengannya.
Sudah mengharamkan. Walaupun sekali dia tak pakai hak tu. Kalau mengikut hak tu 5 kali. 5 kali. Seperti mana dalam mazhab Syafi'i pakai hak tu. Imam Malik tak pakai. Walaupun dia sendiri riwayat. Dalam Muslim ada. Sebab ni dia sendiri riwayat min zuhrin ila zuhrin, tapi dia tak pakai. Dia kata ini waham. Dan hak tu pun sudah mansukh. Dia kata sudah mansukh. Hak 5 kali sebagaimana 10 kali dimansukhkan, hak 5 kali itu pun dimansukhkan. Hak tidak mansukhnya sekali. Supaya juga sini. Tapi waham telah masuk. Sinilah kita kena faham, waham ni banyak sangat, sebab baru ni anda sudah sebut dah. Titik lah masalah titik. Laula Hawa, kalau tidak kerana Hawa, lam takhun untha zawjaha. Lam takhun untha zawjaha. Satu lagi, lam tahnu untha zawjaha. Satu lagi. Dalam Bukhari ada kedua. Kalau kita pakai lam takhun untha zawja, kalau tidak kerana Hawa, nescaya tidak berkhianat perempuan terhadap suaminya. Makna khianat, lam takhun, khana yakhunu khianah. Tetapi kalau kita kata lam tahnu, dia hana yahnu hunuwan, mana rindu. Kalau tidak kerana adanya Hawa, nescaya perempuan tidak merindui suaminya. Gitu. Jauh tu. Hak tu mana khianat, jahat. Hak tu mana kasih, sayang, rindu. Bezanya hak tu ada titik, hak tu tak ada titik. Hak mana yang lebih sesuai? Nak tarjih hak mana? Kalau lagu tu kerja ulama hadis. Itulah kerja ulama hadis. Ulama fiqh dia tak faham hak tu. Dia tak faham. Ulama hadis baru dia bahas. Kita kena tengok hak mana yang lebih sesuai. Misalnya hak tadi, khianat tu khianat kok mana? Adam. Apa ni Hawa khianat kok mana? Adam. Khianatnya pasal dialah yang goda, dialah yang pujuk sangat Adam, suruh makan khuldi tu. Syajaratul khuld. Dia buat tadi lah. Itu dia khianat situ. Orang yang kata dia khianat, sedangkan cerita tu pun tidak berasas. Hak sesuainya dan tidak sesuai tu. Hawa tu bini Nabi Adam tu nak khianat ke dia, tak sesuai. Khianat, orang panggil khianat. Kalau iya pun itu sudah takdir. Nak kata khianat tak benar tu. Tapi kita tak boleh terima riwayat itu sebab bercanggah dengan Quran. Sebab apa dalam Quran kata fawaswasa ilaihi syaitan qala ya adamu hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulkin la yabla. Syaitan timbulkan waswasah ilaihi, kepadanya, kepada Adam, bukan ilaiha, kepadanya, kepada Hawa, tidak, tapi ilaihi. Dia pun kata, dia kata lagu mana? Ya Adamu, wahai Adam. Dia tidak kata ya Hawa. Maknanya Adam dulu lagi kena, tidak sampai ni. Jadi hak tu hak kata Hawa goda itu Israiliyat berlaku, tak ada. Kalau atas dasar riwayat tadi pun tak tetap tu. Lam tahnu, biar tu hak tu dulu. Lam takhun ke lam tahnu, biar tu hak tu dulu. Lepas tu kalau tu hak tu tak jelas tu khianat tu di mana, tak ada sebut dalam hadis tu. Dia khianat tu apa benda, tak ada. Hak sesuainya lam tahnu, baru sesuai. Kalau tidak kerana Hawa ni, nescaya perempuan tidak merindui suaminya. Jadi perasaan rindu yang kuat di kalangan orang perempuan tu, dia menurun daripada Hawa. Nenek dia tu Hawa yang sangat rindu kepada Adam. Sebab itulah orang perempuan dia boleh tunggu lama suami dia sakit pun. Suami dia mati berapa ramai, yang berpuluh tahun tidak menikah pun mati gitu. Tapi kalau orang lelaki tidak gitu. Itu nak cerita, nak sabar sesuai hadis itu. Kalau kita kata lam tahnu, sesuai. Orang lelaki tu nak menikah selalu, tak ada lama. Sebab apa? Asal inilah keturunan lebih sesuai hak tu.
Apalagi dia tu isteri Nabi. Kalau mengikut setengah ulama, dia kata dia tu sendiri Nabi. Hawa tu sendiri. Apa kalau Nabi macam mana nak berkhianat pula? Kalau isteri Nabi pun tak patut dah berkhianat. Kalau dia ada khianat juga, mesti ada dalil yang terang. Tanpa dalil yang terang, kita tak boleh nak sandarkan, nak katakan dia khianat, dia jahat, tak boleh. Tak boleh. Kalau bini Nabi apa nama ni, Lut, tu terang ada dalam Quran, tak apa, kita terima. Tapi kalau tak terang lagu tu tak boleh. Tu nak cerita kisah apa? Kisah titik sebutir. Supa juga di sini. Imam Malik tak saya terima ni, min zuhrin ila zuhrin. Walaupun dia riwayat. So apa dia kata sini ada berlaku kekeliruan, silap faham. Waham. Sebenarnya min zuhrin ila zuhrin. Sebab dia kata, apa makna? Kalau min zuhrin ila zuhrin, apa makna? Tetapi bagi orang yang mengatakan min zuhrin ila zuhrin, apa makna ni? Memang ada makna dia. Sebab sebut zuhur tu tidak waktu asar, tidak waktu isyak. Sebab waktu zuhur tu panas kuat. Apabila panas kuat, darah pun lebih keluar banyak. Untuk meredakan darah, kalau tidak menghentikan langsung, molek pada masa tu, disejukkan tubuh. Dengan mandi, ada makna. Ada makna. Tapi kalau waktu isyak, tidak. Sejuk dah tu. Waktu maghrib, itu makna dia. Sebab tu dia yang terima tu, dia terima juga. Dah sahih. Apa yang kita kata di Wahab pula, dia kata dah sahih juga. Dan ada makna dia. Ada makna. Walau bagaimanapun pendapat Imam Malik, dia kata tidak ada makna. Baiklah. Ini pula orang yang mengatakan mandi tiap-tiap hari sekali, tapi tidak kata waktu zuhur. Pula. Ini salah satu sebab Imam Malik tak saya pakai hak tadi. Kalau hak zuhur, apa ya orang lain pula, ada pula riwayat yang lain sebut secara umum gitu, sekali sehari. Kalau waktu zuhur tu penting benar, dan semua orang perempuan mesti terikat dengan waktu tu, mesti tak ada khilaf dah. Semua riwayat serupa pula. Ni tak lagu lain pula. Ni misalnya ni. Ni orang yang berpendapat begini, dia kata mandi sekali, asas sekali sehari tak apa dah. Di antara yang berpendapat begini ialah Ali Ibnu Abbas dan Aisyah. Ali Ibnu Abbas dan Aisyah mandi sekali sehari. Mandi sekali sehari saja. Iaitu orang yang ni riwayat daripada Ali. Dia kata perempuan yang beristihadah itu apabila sudah habis haid dia, mandilah dia tiap-tiap hari. Dia tak ada sebut masa mana. Lepas tu dia pakailah mana sesuatu yang dapat menahan lah, apa nama ni, berupa bulu binatang ke, suf ini bulu beri ke, bulu-bulu jenis binatang macam itulah. Zaman dulu dia pakai gitu je, pakai bulu tu. Kemudian zaman kemudian dia proses pula jadi lebih molek lagi lah. Ataupun kalau tidak bulu pun apa ni, seperti kapas kau boleh digunakan. Dan ini cara rawatan dulunya, bubuh minyak sapi, loma minyak sapi ataupun minyak zaitun, itu adalah salah satu cara untuk menahan, meredakan darah tu. Itu salah satu cara. Walau bagaimanapun tidaklah khusus dengan benda tu. Kalau ada cara lain, ubat lain, boleh juga digunakan. Mana kalau perempuan itu dia pakai ubat lah, gunakan ubat dan lomo di situ, boleh lomo. Tak mestilah minyak sapi ke apa ni. Kemudian riwayat ini dipertikaikan pula oleh ulama. Setengah ulama mengatakan ia dhaif, tidak sahih. Pasal apa? Ada dalam perawi dia Muhammad bin Abi Ismail atau Muhammad bin Rashid, ini dia ni dhaif. Begitu juga Ma'qil Al-Khathami, perawi yang atas pada dia tu Hafiz Ibn Hajar mengatakan majhul, maka hadis ini dia jadi dhaif. Jadi dhaif, mana tak kuat lah. Tak kuat. Nak banding dengan hak tadi, dari zuhur ke zuhur tadi. Tapi hak tadi riwayat Daud tadi tiap-tiap hari juga, ada juga sebut tiap-tiap hari, tak ada sebut masa mana. Mana hak tadi.
Bolehlah, maknanya walau bagaimanapun semua ulama yang mengatakan dari satu suci ke satu suci mana hak wajib mandi, dia semua kata kalau mandi tiap-tiap hari lebih bersih itu lebih baik. Ini soal dari segi wajib tu. Kalau mandi acak tidak jadi masalah kepada dia, tak apa, bermolek baru mandi acak. Apalagi kalau dengan cara mandi itu meredakan sakit dia, lebih-lebih lagi bagus. Bahkan seperti sebelum kita baca sebelum pada ni pun, tiap-tiap kali nak sembahyang tu pun dia suruh mandi. Ada dah riwayat. Ataupun nak jamuk, setiap kali nak jamuk mandi sekali, maknanya 3 kali sehari mandi. Itu pun banyak juga mandi. Mana baguslah mandi tu. Sebab apa? Sebab perempuan ini nanti akan datang kita akan jumpa dalam bab yang berasingan. Dia boleh didatangi oleh suaminya, yakni boleh disetubuhi oleh suaminya. Seboleh-bolehnya diri dia tu kena bersih lah. Walaupun keluar darah, dalam keadaan keluar darah istihadah pun tak apa, dia tidak sebut haid. Jadi semolek-moleknya dia kena jagalah diri dia tu. Jangan sampai jadi suami tu lah jadi serik dengan bini tu, tak segi dekat pada ketika suci pun. Kerana bau yang busuk misalnya. Orang perempuan haid pun begitu juga. Perempuan haid walaupun dia mari kotor, walaupun tak boleh duduk sekali dengan suami dia, ni tak boleh bersetubuh pun, tapi molek juga mandi, jaga tubuh. Dari segi molek tu semua kata molek. Cumanya sekarang ni duduk bahas ni wajib ke tidak. Ini bab orang yang berpendapat mandi di antara beberapa hari, dalam masa beberapa hari. Dia tidak kata dalam seminggu sekali ke, tiap-tiap hari ke. Ada beberapa hari. Yang ni kalau nak buat lagu ni pun boleh juga. Ada juga orang yang mengatakan perempuan yang beristihadah asalkan dalam masa beberapa hari dia mandi sekali, tak apa dah. Tidak mesti kata nak hari. Apalagi kita nak kata pada waktu zuhur, lepas tu pada waktu zuhur pula, tak terikat tu. Ikut kemudahan dia lah. Asalkan dalam masa beberapa hari dia mandi, cukup. Ini riwayat daripada Muhammad bin Uthman. Dia telah bertanya Qasim bin Muhammad tentang mustahadah, yang ini perempuan yang beristihadah. Dia kata dia perlu meninggalkan sembahyang pada hari-hari yang selalu dia datang haid. Maklum dah bagi dia. Lepas pada berlalu hari-hari itu, dia mandi, lalu bersembahyang, kemudian mandi dalam masa beberapa hari. Dalam masa beberapa hari. Beberapa hari itu tak ada sebut. Beberapa hari itu kalau dalam bahasa Arab kan, sekurang-kurangnya 3 hari lah. Kalau lebih lagi pun boleh jadi 4 hari ke 5 hari ke. Dalam masa beberapa hari mandi. Jadi kita kata apa-apa ya, mandi lama tu dalam masa beberapa hari. Ialah pasal negeri kita ni tidak sejuk, kita tidak berasa lah. Kalaulah kata tiap kali nak sembahyang ni mandi, itu wajib, macam bagaimana orang duduk tempat salji. Pecah habis kulit lah. Pecah habis kulit. Setara tak mandi berapa hari tu pun pecah. Bibir pecah, muka pecah, tangan pecah. Sejuk. Bakal nak mandi. Bukan semua orang pula ada kemudahan nak mandi air panas ke apa semua tu. Jadi dengan sebab itu penting ni ada beberapa pilihan di hadapan kita ni. Mandi dalam masa beberapa hari boleh juga. Walau bagaimanapun mandi ni perlu. Sebabnya kalau tak mandi sakit kepala, sejuk pun lama-lama sangat. Jadi kena mandi dengan air panas. Apalagi orang yang ada penyakit begini. Bahkan mandi itu sendiri, sebagaimana ia merupakan satu cara untuk mewangikan tubuh, membersihkan tubuh, ia juga merupakan satu cara untuk merawat ni darah istihadah. Mandi itu saja, tak ambil kira lagi. Kalau bila-bila mandi itu ada pula doktor bagi ubat suruh berendam sekian-sekian lama, lagi baik, lagi bagus. Kemudian mandi dalam sembahyang. Kemudian dia kata mandi dalam masa beberapa hari. Bolehlah mandi dalam masa beberapa hari. Ini semua mandi ni sunat mengikut jumhur ulama.
Adalah beberapa kalangan ulama yang mengatakan wajib. Wajib. Hak tak ni, hak sani, semua sani. Khilaf adalah tu. Ada yang kata beberapa hari wajib kena mandi. Ada yang berkata dari zuhur ke zuhur wajib kena mandi. Ada yang kata sekali sehari wajib kena mandi. Ada yang kata setiap kali nak sembahyang wajib kena mandi. Memang ada hak lagu tu, tapi tidak jumhur. Tidak kebanyakan. Hak kebanyakannya semua tadi hak tiap-tiap hari ke, hak tiap-tiap kali ke, dalam masa beberapa hari sunat berlaku. Hak wajibnya tentu wajib, semua sepakat kata wajib, tak ada khilaf. Dari suci ke satu suci lagi. Oh, tu wajib. Oh, tu tak ada khilaf. Semua kata lagu tu. Sebab itulah Imam Malik pegang dengan tu. Sebab tu tak ada khilaf. Dia rapat pergi hundur-hundur sampai situ tak ada lagi. Mesti kena terima. Itu cara faham Imam Malik. Supaya juga masalah menyusul tadi. Ada hak kata 10, ada hak kata 7 kali, ada hak kata 5 kali, ada hak kata 3 kali. Hundur sekali. Hak tu mesti. Hak lain ada khilaf kan? Khilaf tu tak sedap nak pegang. Sebab tu dia hundur pergi sekali. Hak tu mesti. Hak ni pun min tuhrin ila tuhrin semua sepakat. Tak ada khilaf. Dari suci ke satu suci lagi. Hak tu mesti. Baru man qala tawadda li kulli salah. Ini bab orang yang berpendapat perlu berwuduk untuk setiap kali sembahyang. Dulu pun sudah ada dah. Tapi mandi setiap kali nak sembahyang, ini berwuduk untuk setiap kali nak sembahyang. Ada juga yang berpendapat begitu. Perempuan yang beristihadah. Sebab apa? Wuduk dia tu wuduk yang tidak kemah, orang panggil. Wuduk sementara. Wuduk tidak gagah. Supaya orang yang bertayamum, dia suci dah, tapi suci dia tu suci tidak gagah, tidak kuat. Dengan suci tu dia hanya boleh buat beberapa perkara. Tak boleh bebas nak buat seperti orang yang ada air semaya dalam keadaan biasa. Kalau dia semaya, orang yang bertayamum. Seperti kita kata tadi lah, kalau mazhab Syafi'i satu semaya fardu. Lepas tu selepas semaya tak ada dah tayamum dia dengan sendiri tanggal. Pasal apa? Pasal dia tidak kuat. Memang dia tu salah satu cara bersuci juga, tapi suci tu suci tidak kuat. Supaya juga dengan orang yang beristihadah ni. Dia ambil air semaya dia tu tidak kuat. Sebab apa? Sebab darah dia duduk tubik semua. Darah tu najis. Duduk belawai. Darah tu najis. Yang ambil air semaya tu dalam keadaan darah tubik tu pun dekat nak semaya yang boleh tu kerana darurat. Dimaafkan. Darah tu tetap najis. Jadi air semaya dia tu tidak kuat. Sebab dia ada benda lain yang belawai dengan air semaya. Iaitu darah yang sentiasa keluar. Dengan sebab itulah mereka mengatakan setiap kali nak semaya kena ambil air semaya. Kena ambil air semaya. Wajib ke sunat? Wajib lah, mengikut dia wajib. Yang ni batal air semaya, seperti kita cerita tadi lah. Batal air semaya. Begitu. Jadi dalil dia mana? Iaitu riwayat Urwah bin Az-Zubair dari Fatimah binti Abi Hubeish. Dia ni mengalami istihadah. Nabi SAW kata kepada dia, kalau darah haid tu mari, sebenarnya darah haid ni darah hitam yang dikenali. Nabi SAW kata. Hadis ni kita sudah jumpa dah sebelum pada ni. Ini menunjukkan bahawa tamyiz itu menjadi panduan juga dalam menentukan darah. Ulama yang mengatakan ada perempuan mumayyizah. Mumayyizah ni perempuan yang boleh membezakan darah. Mana dalil dia? Ni dalil. Nabi SAW kata darah bila mari, iaitu darah yang hitam dan dikenali. Biasanya darah hitam tu bukan makna hitam, kehitaman lah. Alah kehitam. Alah kehitam sikit. Mari hak tu ya. Ataupun kalau dia ni sudah maklum dah darah dia tidak hitam lagu tu, merah, misalnya merah, itu dia kena darah haid dia sebagai merah. Ataupun darah haid dia ni tidak merah, alah kuning sikit, tapi itu darah haid, itulah darah haid dia. Dia kenal lah tu, dengan rupa lagu tu darah haid dia. Maknanya perempuan ini tahu darah haid dia macam ni. Apabila habis masa haid tu, katakanlah perempuan tu darah dia keluar
kekuningan. Merah kekuningan. Itulah beberapa kali dia mari haid dulu. Lepas pada tu dia mengalami istihadah. Bila dia mari haid, darah dia kekuningan tadi. Apabila habis tempoh haid tu, darah mari tidak lagu tu. Lagu lain warna dia. Itu orang panggil mumayyizah, dan dia boleh bezakan. Jadi tidak semesti berdasarkan adat. Tadi dalam riwayat Qasim tadi, ayyama aqra'iha, pada hari-hari haid dia yang biasa. Itu untuk mu'tadah, untuk perempuan yang sudah biasa, sudah ada adat dia, ketentuan masa dia dah, sudah tahu dah. Dia tidak kena berdasarkan warna, tetapi berdasarkan hari, awal bulan ke tengah bulan ke hujung bulan ke, dia tahu dah. Tu mu'tadah, dalil dia hak tu. Mumayyizah dalil dia hak ni. Nak apa yang kita nak ceritanya, ulama-ulama dia buat kesimpulan tu. Kadang-kadang dalam hadis tak ada sebut pun istilah-istilah lagu tu, dia buat. Itu kerja ulama. Dia buat mumayyizah namanya, mubtadaah namanya, goni namanya. Dia buat kesimpulan daripada pengamatan dia, kajian dia terhadap beberapa hadis. Lalu dia bubuhlah nama kau. Tak apa. Macam di sini. Hadis inilah menjadi landasan ataupun asas kepada orang yang mengatakan mumayyizah. Itu perlu mengambil kira apa yang dikenali dari darahnya sebagai haid ataupun bukan haid, bukan berdasarkan ketentuan masa. Tak. Dia kata bila sampai masa tu dia tahu ini darah haid dia, jangan sembahyang. Walaupun tidak tentu masa, bulan ni awal bulan awak lagu tu, bulan depan tengah bulan awak lagu tu, asalkan dia kenal sebagai darah haid dia, pada masa tu jangan sembahyang. Tidak ada ketetapan masa. Bulan sekali lagi ni ujung bulan katakanlah misal, makna dia kena berdasarkan apa yang dia cap daripada darah dia tu. Dan Imam Syafi'i mengatakan perempuan itu kalau dia kena darah dia, lebih suka pakai hak tu, kena pakai hak tu, utamakan hak tu daripada adat. Kalau hak satu lagi, fa in kana al-akhar, kalau darah tu darah hak satu lagi, maksudnya darah istihadah lah yang dia kena. Ni bukan darah haid dia, ni darah istihadah. Maka dia berwuduk lah dan bersembahyang lah. Yakni sebelum bersembahyang tu Nabi SAW suruh berwuduk, menunjukkan bahawa wuduk itu perlu kepada perempuan yang beristihadah. Abu Dawud kata begitulah. Hak Ibnul Muthanna, hak tadi kan Muhammad Ibnul Muthanna meriwayatkan dari Ibnu Abi Adi secara hafalannya. Dia kata dari Urwah, dari Aisyah, berdasarkan hafalan dia, tapi berdasarkan kitab dia tidak lagu tu. Dari Urwah bin Az-Zubair, dari Fatimah, tidak ada Aisyah dicelah tu, tidak ada. Tu tujuan Imam Abu Dawud nak ceritanya. Kadang-kadang seseorang perawi ni dia dalam berdasarkan hafalan dia gini, berdasarkan buku dia lagu ni. Jadi kena ceritalah. Maknanya tok guru dia cerita berdasarkan hafalan lagu ni, berdasarkan buku lagu ni. Ini menunjukkan dhabit, orang panggil dhabit dalam istilahnya. Dhabit tu kemah lah, catatan dia tu, ingatan dia tu molek. Hak tok guru dia riwayatkan berdasarkan hafalan dia lagu ni. Ni tak ada ni. Hak tidak berdasarkan hafalan, berdasarkan buku lagu ni. Kemah lah mana cara riwayat tu. Faqala, dia kata an Urwah an Aisyah, hak tu berdasarkan hafalan. Tapi berdasarkan buku, hak tadi seperti tadi, an Urwah bin Az-Zubair an Fatimah binti Abi Hubaysh, tak ada Aisyah dicelah tu, tidak ada. Tak ada. Boleh kedua tu. Sebab apa? Dengan Aisyah pun dia dah, dengan Fatimah binti Abi Hubaysh pun dia dah juga. Andai kata dia hanya bertemu dengan Aisyah saja, dengan Fatimah ni dia tak ada, maka riwayat tadi kalau dia ambil tu daripada Fatimah tu orang panggil riwayat munqati', putus. Apabila putus jadi dhaif. Sekiranya andaikan, tapi tidak, sini tidak, pasal dia dah jumpa dengan Aisyah pun dia dah jumpa dengan Fatimah. Kalau dia ambil secara langsung daripada Fatimah pun boleh, tak apa belaka, tidak menjejaskan. Hadis ini tidak menjejaskan. Abu Daud berkata, diriwayatkan dari Ala bin Musayyab dan Syu'bah dari Hakam dari Abi Ja'far.
Ala berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu lagi riwayat lagu ni juga, tawaddau li kulli salat. Perempuan itu perlu berwudu untuk setiap sembahyang. Riwayat dari Abi Ja'far. Bukan tadi, sanad lain. Riwayat Abi Ja'far, yang dimaksudkan dengan Abi Ja'far itu iaitu Muhammad Al-Baqir, ayah kepada Ja'far As-Sadiq, riwayat Abi Ja'far, dari Abi Ja'far Ala ni kata dalam riwayat tu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam riwayat Syu'bah dia mauquf, betis ke Abi Ja'far tu cerita ni. Mana riwayat mauquf kepada Abi Ja'far, mana tak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua bezalah tu. Riwayat Ala mana sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi sampai pun kalau nak kira dari segi hakikatnya belum tentu lagi. Kena mari sanad dengan lengkap lah. Sebab kalau kata dengan an saja tu tak jadi, sebab dia ni bukan sahabat. Abi Ja'far ni, Muhammad Al-Baqir ni, dia bukan sahabat, dia hanya tabi'i. Jadi tentu sekali dia tak ada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tahu dia ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu melalui siapa. Sebab itulah Imam Abu Daud letak di belakang, maknanya ni tak kemah belakang. Sama ada hak mauquf pada dia seperti sekat dia pun, itu sebagai boleh jadi pendapat dia. Kalau kita terima sampai kepada Nabi, dikatakan sampai kepada Nabi itu pun belum tentu lagi. Sebab apa? Sebab dia ni tak ada jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Orang panggil riwayat mursal. Kalau mursal sahabi boleh diterima lagi. Tapi ini dia bukan sahabat. Boleh jadi orang yang dia ambil itu bukan sahabat, tabi'i supaya dia juga. Siapa dia? Dia tak tahu. Bila tak tahu, tak kemah lah. Dalam hadis tak sila tu, tak sila. Dalam hadis kita lah, dalam hadis tradisi ilmu hadis ahli sunnah wal jamaah ni. Tapi kalau mengikut Syiah boleh dah tu Abi Ja'far tu. Moga imam yang kelima ni. Kalau dia tak kata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dikira hadis dah. Kalau bertis kat dia pun pakai dah. Kalau bawah lagi pada dia, anak dia Ja'far, pun hadis dah. Kalau tak ada kaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak tahu sanad, tak tahu mana, tak apa, itu hadis dah bagi dia. Tu beza tu. Beza dari segi istilah. Mengikut Syiahnya sudah hadis dah. Ni kita ambil daripada Nabi Ja'far, kita tidak anggap hadis lagi. Kalau selagi tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia ni anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia ni orang Ju, orang baik, itu soal lain. Sanad itu penting. Tak kira siapa. Itu bagi kita. Bagi dia asalkan dia panggil ahlul bait, yang Abi Ja'far ni ahlul bait, apalagi imam dah pula dia ni, tak perlu tanya. Buat kita sahabat, kalau riwayat sahabat tak perlu tanya, tak perlu bahas. Gitu. Kalau disebutkan daripada imam tu tak perlu bahas dah. Bagi dia. Hak perlu nak bahas apa? Bawah ni, sanad bawah ni. Perlu bahas juga dia pun. Perlu bahas jugalah. Sebab kita jugalah. Hak bawah. Tapi kalau imam tu sendiri tak ada bahas. Sebab kita tak ada bahas sahabat. Gitu. Jadi nak cerita di sini, dalam kitab kita ahli sunnah pun ada juga daripada riwayat daripada imam-imam, daripada orang-orang yang dianggap imam oleh Syiah. Macam sini riwayat Abi Ja'far tu imam lah. Yang kelima kita terima riwayat, kita terima. Cuma seperti kita kata tadi lah, kalau sabit ya baru terima, kalau tidak sabit tak boleh lagi. Tak ada kelebihan lah kata dia. Kalau riwayat dia tak sebut sanad ke apa pun atas tu, tak apa, kita boleh terima. Tidak lagi. Bagi dia tak payah sebut dah atas. Bila kata imam, tak apa dah. Muhammad Al-Baqir.
Ini bab orang yang tidak menyebutkan wudu kecuali pada ketika hadas. Ini Imam Abu Daud nak cerita dalil bagi Imam Malik pula, yang mengatakan tidak perlu berwudu kecuali pada ketika hadas. Dan kalau orang panggil tidak hadas itu, maka tidak batal air semaya dia. Semaya berapa kali pun, keluar waktu, masuk waktu lain pun, kalau selagi tidak berhadas, tak batal air semaya dia. Tak ada lah masalah kukuh kau ketak kukuh ke air semaya tadi, tak timbul bagi dia. Bagi orang sakit kukuh dah lah tu cara dia tu. Gitu. Kecuali pada ketika hadas. Jadi keluar darah tu bukan hadas. Sebab hadas ni bagi dia apa dia? Iaitu sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur orang yang sihat, yang biasa keluar. Yang biasa keluar. Kalau daripada kubul, kalau lelaki zakar, kalau perempuan faraj, yang biasa keluar air kencing. Waktu hak biasa, hak sihat, bukan darah. Bukan darah hak keluar, air kencing. Kalau keluar benda lain, nanoh kau kita kata, itu tidak biasa. Darah kau, itu tidak biasa, penyakit. Kalau keluar air kencing, satu. Yang kedua, keluar tu pula secara biasa, secara sihat. Kalau pun keluar air kencing, tapi tidak secara sihat. Kalau orang sihat, tidak tubik semacam air kencing. Tak tubik semacam air kencing. Lama sekali, pergi kencing. Lama sekali, pergi kencing. Katakanlah satu orang tu dia keluar semacam air kencing. Itu tidak sihat dah. Walaupun keluar air kencing pun tidak hadas, tidak batal air semaya, mengikut dia. Mengikut dia. Begitu juga ketuk. Orang tua penyakit tubik semacam ketuk dia. Itu tidak biasa. Kalau hak biasa tidak ketuk lagu tu. Makna bagi dia tidak berhadas. Hadas ni keluar daripada jalan biasa, cara biasa. Cara biasa. Sini Imam Abu Daud nak cerita, ada juga yang berpendapat begitu. Dalam masalah istihadah ni, ada orang yang mengatakan dia kena mandi, kena ambil air semaya. Sebab apa? Sebab dia berhadas. Dia kata ini bukan hadas. Hadas ni hak biasa. Hadas ni hak biasa. Ini dia mari hadis. Diriwayat daripada Ummu Habibah binti Jahsh, dia beristihadah. Nabi SAW suruh dia perhatilah hari-hari dia mari kotor tu, kemudian mandi dan bersembahyang. Kalau dia nampak lagi selepas itu sesuatu, min zalika tawadda'at wa sallat, dia perlu berwuduk dan bersembahyang. Situ tak apa terang. Dengan sebab itu setengah-setengah ulama kata, ini kau menunjukkan kena berwuduk ni, baru boleh sembahyang, bukan tidak berwuduk. Sedangkan tajuk tadi nak ceritanya orang yang tidak menyebutkan perlu berwuduk kecuali pada ketika hadas. Jadi sesoalannya keluar darah ni hadas lah, sebab tu perlu ambil air sembahyang, keluar darah. Sedangkan riwayat satu lagi, pendapat Rabi'ah tu, dia berpendapat mustahadah ni tidak perlu berwuduk pada ketika setiap kali nak sembahyang, kecuali kalau berlaku hadas lain selain daripada darah tu, barulah dia perlu berwuduk. Hak ni terang, hak ni. Hak yang pertama tu tidak terang. Hak yang pertama tu tidak terang. Kalau siapa-siapa ada kitab ni, boleh tengoklah. Kitab Badrul Majhud. Dia sebut. Ni Khattabi kata. Imam Abu Daud sebut inilah pendapat Malik bin Anas. Malik bin Anas pun lagu tu juga. Yang ni kalau hadas ni hak biasa keluarlah. Yang ni kalau darah istihadah tu tidak dikira sebagai hadas, maka dia tidak perlu berwudu. Tapi wak mari hadis Ummu Habibah binti Jahsh tu, nampak Nabi SAW suruh kalaulah dia nampak darah kena ambil air semaya. Tak belaga tu dengan tajuk. Sebab itulah kita tengok di sini. Di tengah tu dia kata qala al-Khattabi fi syarhihi al-hadis. Khattabi dalam syarah hadis dia terhadap ni, dia kata la yashhadu lima yadhhabu ilaihi Rabi'ah. Hadis ini tidak menyokong pendapat Rabi'ah.
yang mengatakan tidak perlu berwuduk dengan keluar darah. Tak perlu berwuduk dengan sebab keluar darah istihadah untuk nak semaya, tak perlu. Hadis ini tidak menyokong. Ini sebab kerana Nabi SAW kata, fa in ra'at syai'an min dhalika tawadda'at wa sallat. Kalau dia ada nampak sesuatu ataupun sedikit atau banyak darah itu, tawadda'at, dia perlu berwuduk dan bersembahyang. Kata dia, yujibu alaihi alwudu ma lam yatayaqqan zawala tilka al'illah wa inqita'aha anha. Ini hadis ini mewajibkan dia tu berwuduk selagi dia ni tidak yakin. Seseorang yang mengalami begini tidak yakin hilang illat itu, dia sudah berhenti dah daripada dia. Wadzalika li'annaha la tazal tara syai'an, sebab dia masih tengok nampak lagi ni sesuatu ni, yang di darah tu tubik lagi. Kalau selagi dia tidak berhenti darah tu, maknanya selagi tidak berhenti istihadah tu akan keluarlah darah tu. Sebab itu dia kata, Khattabi kata, pendapat Rabi'ah ni syadz wa laysa al-amal alaih, tidak diamalkan mengikut pendapat dia ni. Selain daripada itu hadis ini munqati'. Ikrimah tidak mendengar dari Ummu Habibah binti Jahsh. Itu ringkasan ini. Qultu, syarih ni, penghurai kepada hadis ni, pengarang kepada kitab Badhul Majhud, dia kata qultu, pendapat saya. Tujuan musannif Imam Abu Daud buat tajuk ni, tujuan dia tu, kita kena perhati tujuan dia. Jangan kita buat kesimpulan yang tidak sesuai dengan tujuan dia, maksud dia. Faqala babu man lam yadhkur al-wudu illa 'inda al-hadith. Orang yang tidak menyebutkan perlu berwudu kecuali pada illa 'inda al-hadath, kecuali pada ketika berhadath. Falau urida bil hadath ghairu damil istihadah, kalau dimaksudkan dengan hadath itu iaitu selain daripada darah istihadah yang dialami oleh perempuan itu, dan dimaksudkan dengan kata-katanya dalam hadis fa in ra'at syai'an min dzalika, yani kalau dia ada nampak sesuatu tu yang membatalkan wudu, yakni selain daripada darah istihadah, fal hadis hina idzin yutabiqul bab, maka pada ketika itu barulah hadis ini sesuai dengan tajuk bab ini, dan barulah menyokong pendapat Rabi'ah. Tapi Khattabi tak terlintah takwilan saat ni, sehingga dia kata begitu. Sehingga dia kata ini kau menunjukkan perempuan itu perlu berwudu sebab keluar darah tu, sebab dia nampak darah. Bila berhenti darah? Tidak berhenti. Bila tak berhenti, Nabi SAW kata kalau dia ada nampak sesuatu dari yang tersebut itu, yang di darah tu lah, maka dia kena berwudu. Jadi apa maksud pengarang nak cerita tak perlu berwudu? Kalau hadis ni dia mari kena berwudu pula, tak berlagalah dengan tajuk dia. Jadi maksud dia kata tidak perlu berwudu kecuali pada ketika berhadas. Yang berhadas ni hadas lain, dia ketuk kau misalnya, baru dia perlu berwudu. Adapun kalau darah tu ada, itu makna fa in ra'at syai'an min dzalika, kalau dia ada nampak sesuatu dari yang tersebut itu, yakni dari hadas, yakni hadas hak selain daripada darah istihadah tu, maka hak tu membatalkan wuduk dia. Dia kena ambil air semaya, dah semaya lah. Kalau dia ketuk kau misalnya, dia kencing kau misalnya, maka kena ambil air semaya lah. Tapi kalau tak ada itu semua, hadas lain tak ada, darah istihadah dia tu terus keluar, itu tidak membatalkan air semaya, tidak memerlukan dia ambil air semaya semula. Baru sesuai dengan tajuk ni, baru sesuai. Baru sesuai. Bahkan Imam Malik seperti yang kita sebut tadi, begitu juga Rabi'ah, dia pergi lebih jauh lagi. Orang tidak panggil hadas sudah waktu tu, hak darah yang keluar tu tidak panggil hadas dah. Orang lain dia kata wajib berwuduk pula tu sebab dia kira hadas tu keluar. Ini tidak hadas sebab dia keluar tidak secara biasa, tidak berhadas. Hanya dikira berhadas bagi dia hadas-hadas lain yang tidak menjadi penyakit kepada dia. Misalnya dia ketuk, tu hadas. Perempuan istihadah pun seperti orang lain juga, kalau dia terkentut batal air sembahyang, kena ambil air sembahyang. Itu maksud hadas di sini. Maknanya perempuan yang beristihadah baru perlu berwudu apabila dia berhadas. Hadas tu selain daripada
darah istihadah yang keluar. Kalau darah istihadah yang keluar itu tidak dikira hadas. Sebab itu bukan hadas. Hadas ni yang keluar secara biasa. Ini tidak biasa. Ketuk tu dia biasa lagi bagi dia. Kencing tu dia biasa, seperti orang sihat. Cuma darah istihadah ni tidak biasa. Maka tidak dikira hadas. Sinilah Imam Malik buat kesimpulannya. Jadi perempuan yang beristihadah tidak perlu mandi kecuali pada ketika suci daripada haid itulah, dan tidak perlu ambil air semaya ketika nak semaya. Berapa kali pun dia semaya dalam waktu yang sama ataupun waktu lain-lain, seperti kita ada air semaya biasalah. Dah tak batal lagi masuk asar pun ada lagi air semaya. Tak batal lagi masuk maghrib, ada lagi air semaya. Tak batal lagi masuk isyak, ada lagi air semaya. Begitulah juga dia. Tidak kata hukum dia tu berbeza daripada orang lain. Tak batal orang lain, dia pun tak batal. Ini sudah jadi kebiasaan ada bagi dia. Sudah jadi kebiasaan ada keluar darah ni. Jadi menyusahkan pula. Orang dah susah dah, kita menyusahkan pula. Dia buat ikut tu. Sebab tu pendapat Imam Malik comel, memudahkan. Begitu juga pendapat Rabi'ah Ar-Ra'i, memudahkan. Jadi orang tak ada susah. Dah susah dah. Sakit ni, kepala ni mikir lagu mana, sakit ke dia, pergi kat doktor dia, ni kata lagu ni, makan ubat kalau tak jadi nak semaya pula, susah pula. Susah. Imam Malik kata dah gitu. Al-amru idza daqa ittas'a. Tu kaedahnya. Sesuatu perkara tu bila dia sempit, dia jadi luar. Memang gitu kaedah. Hukum undang-undang alam pun lagu tu. Kalau dia luar dia akan jadi sempit. Kalau sempit dia akan jadi luar. Memang lagu tu undang-undang alam. Ni pun kalau jadi susah sangat, dia jadi terbuka, mudah pula. Tapi kalau mudah sangat, tak boleh juga. Lama-lama dia jadi sempit. Begitulah mana-mana pun. Kaya piti banyak, sesak pula. Anak cucu dia sesak pula. Lepas tu sesak kaya pula. Lagu tu memang undang-undang alam lagu tu. Imam Malik berpendapat tak ada. Ni tidak perlu berwudu. Menyenangkan cara lagu ni. Kalau nak jadi hak dalam hadis-hadis sebut sebelum pada ni, setiap kali nak semaya mandi kena ambil air semaya, itu sunat berlaku. Sunat molek je, molek. Bukan mesti. Kalau tak buat pun tak apa. Dia pun kata kalau buat lagu tu cakap lah boleh. Nak kata wajib, tidak. Mesti tidak, tak sah dak. Bukan hukum istihadah saja. Kalau istihadah ni hukum dia lagu tu, hak lain-lain pun hak orang panggil penyakit lagu tu lah juga. Biasa kau kita kata, apalagi kita kata orang yang terkentut selalu kau. Lagu tu. Dia tidak batal air semaya dia. Kalau tidak jadi susah. Keluar supaya juga orang sakit dalam hospital kan dah. Sebab keluar air kecil kot apa ni? Wayar. Pakai wayar. Najis pun keluar, najis. Tahid pun keluar kot air. Macam mana? Nak ambil air semaya pun susah. Kena pecah lah. Kena begitu gini lah kan? Susah kan? Lepas tu habis air semaya tu, semaya sekali, lepas tu nak semaya pula, kena ambil air semaya pula. Kalau tidak kena tayamum pula. Belum orang pula muka ni. Susah kan? Mengikut Imam Malik sekali tak ada. Ni kok perut ni bukan jalan biasa. Kalau jalan biasa tu baru tak boleh, baru hadas orang panggil. Tengok kan kaedah dia tu senang mudah. Jadi hak. Enggak kalau kena hak malam-malam sikit pakai tak semaya tu. Mana baik tak semaya dengan semaya. Pakai hak dia semaya juga sebab mudah. Tak payah ambil semaya dah. Nak kena pecah, nak kena gitu gini susah. Nak kena tayamum tak ada. Sekali ambil semaya sudah. Kecuali dengan cara lain lah batal tu. Hadas tu dengan cara lain. Kalau hak tu tak. Kalau hak tu hak dia mengalami. Kerana tu tidak. Kerana lain ya, kerana lain. Kalau kerana lain tu iyalah, jadi tidaklah banyak sangat kita kata, tidaklah acak sangat, ringan sikit. Ni kalau hak lain ni
Dah lah tu kena setiap kali dah. Lepas tu kalau ketuk pula kena pula, kecing pula kena pula. Banyak kali lah kalau tu. Banyak kali. Begitulah. Abu Dawud berkata inilah pendapat Malik, yakni Ibnu Anas, Malik bin Anas, Imam Malik lah maksudnya. Rabi'ah Ar-Ra'i pun berpendapat begitu, Malik bin Anas pun berpendapat begitu. Mana tak ada terikat apa ni, tak batal semaya. Seperti sekatalah, wallahu a'lam.